أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dia beri peluang, taufik dan hidayah kepada kita dapat sama-sama kita berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Dan mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebahagian daripada amal yang soleh. Maka insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung kuliah kita dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, muka surat 166. Jawi 137 37 ayat itu sini ada. Rasa macam apa dah ni. Itulah muka surat 170, iaitulah fasa yang kedua, adab orang alim, iaitu adab seorang guru. Maka bila sebut kata talib, penuntut, mesti ada guru. Sebab bagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bermula menuntut ilmu itu ialah kefarduan, kewajiban bagi tiap-tiap orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Bila sebut kata tutup, mesti ada tok guru. Dia ada tok guru. Ia tak boleh kata tutup ilmu ni baca seorang. Tu orang panggil tutup tu, orang tu panggil baca. Sebablah Nabi kata talabu, hendaklah kamu tuntut. Bila ada penuntut, ada orang yang mengajar. Maka apabila seorang tu mengajar, maka ia nak tahulah bahawa dia bila dia jadi seorang orang alim, ada orang guru, maka dia perlu kena jaga adab. Begitu juga dalam kita nak memilih guru. Kita belajar supaya dapat kita takut kepada Allah Ta'ala, maka kita disuruh oleh ulama untuk pilih guru. Kerana seseorang itu mengikut atas apa perbuatan guru dia. Kalau guru tu kona gitu lah. Sebab ia akan tengok kelakuan guru dia. Sebab itulah dalam kita nak menempuh jalan akhirat, kita kena pilih guru lah. Sebab itulah bila kata ulama, dia ada ulama akhirat dan ulama su.
ulama jahat. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku paling takut di atas umat aku bukanlah Dajjal, tetapi yang paling aku takut atas umat aku ialah terhadap ulama yang jahat. Nak apa kalau Dajjal orang tahu dah dia jahat. Tapi ulama su orang tak tahu. Nampak kelakuan ulama. Tapi rupanya duk ngajak manusia supaya cinta pada dunia. Dia royak jangan cinta dunia, tapi perbuatan dia kasih kepada dunia, sayang kepada dunia. Tu. Maka fasa yang kedua, ada orang yang alim. Jika dikata engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini, kata Imam Ghazali. Kalau kita ni jadi tok guru, tak kira lah tok guru Quran ke. Kalau jadi tu takdir Allah Ta'ala ni beri aling kepada orang kita, beri aling, ada ilmu. Tak, mana tahu itu hidayah Tuhan ke. Nampak selama ni duk kerja. Tak, sedar-sedar Allah Ta'ala beri aling. Tak. Macam tak zahar ni. Tak. Bukan orang alim duk lalu, orang lebih kau. Tak. Tapi takdir Allah Ta'ala berasa nak jadi mana belajar ilmu. Allah Ta'ala terdetik dalam hati dia. Tak. Belajar jadi alim, jadi orang berilmu. Tak tahu kita ni. Tak, Tuhan nak takdir kat mana. Maka dia kata, jika engkau seorang guru, maka hendak engkau jaga adab ni. Yang pertama kata Imam Ghazali, iaitulah ihtimal. Benda ihtimal, banyak sabar menanggung kesusahan. Biasalah anak murid ni macam-macam kelakuan. Ada hak biasa mari, ada mari kejap, ada hogi. Kita tok guru nak sabar gitu. Royak kena royak, kena khabar, dah kelakuan kita nak buat guna, mengajar tu tak kena terus. Dakwah kena terus. Sebab itulah sebab apa boleh sapanya ajaran Nabi SAW kita, kerana sifat sabar yang ada pada Rasul. Kalau Nabi tak ada sifat sabar, habis dak siapa dah rasa. Malah nak royak-royak pun dak dengar juga, royak pun tambah ikut juga. Tapi kerana ada kesabaran yang apa Nabi. Dan yang kedua, lambat marah. Kena lambat marah, jangan cepat marah lah. Kalau kita begitu kok dalam kita nak didik ni orang ni. Dan yang ketiga, duduk dengan hebat atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Mana kata bila jadi tok guru, dia kata mata tu kena banyak tunduk, jangan banyak menilik. Tunduk. Batu kalau kita tok guru besar, dak orang alim-alim nampak menunduk, mana nampak hebat. Mata dia tak ada liar mana. Dia hebat nunduk mana? Dengan tawaduk yang dicontoh, yang ditunjuk oleh orang alim, nampak kehebatannya. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, kecuali terhadap orang yang zalim, kerana menegah dari kezaliman. Yang keempat, meninggalkan takabur. Jangan kerana kita ada ilmu, jangan kerana kita ni Allah Ta'ala anugerah yang banyak, bawa jadi sombong. Hamba kepada hamba Allah Ta'ala. Nampak orang ni tak betul, pandang rendah, dia kata benda belajar, mana kata tak pandang, bahasa tak erti, ajar cakap ajar dah bodoh situ lah contohnya. Mana kata berasa sombong dengan mana hamba Allah Ta'ala, kecuali boleh sombong pada siapa? Pada orang yang zalim. Orang tu orang zalim, maka wajib kita kena sombong. Sebab apa kena sombong pada orang zalim? Tak boleh tawaduk. Dia buat nyanyi ke orang, dia buat kena ke orang. Tak apalah dia nak ranya, nak buat kena ke orang, nak buat guna. Dah dia nak buat. Dia berasa hebat lagi lah, esok tengoklah dengan ke guna. Tu contohnya. Tapi dia ni tidak buat bertawaduk, merendah diri orang zalim. Orang zalim buat guana pun dia senyap, tak kata apa. Maka sebab itu wajib juga dia kena menunjukkan takabur. Mana orang zalim nak khianat ke dia pun kena tunjuk sombong pada orang zalim tersebut. Menepuk megah. Sekarang apa? Kerana nak menegah dari kezaliman. Kalau orang zalim, orang buat jahat, kita lawan juga. Maka dia tak berani dah lah. Dia orang zalim sebab apa boleh tindak? Kerana tidak ada orang lawan. Contoh-contoh orang-orang zalim,
Tak, orang-orang mana kata yang nak menindak umat Islam. Bapa ia boleh menindak umat Islam? Kerana umat Islam tidak ada sombong. Tak, kerana lok tak apalah. Tak dia. Tapi kalau kita ada sombong, berasa megah kita menunjuk kehebatan kita, tak, maka guana orang-orang yang bukan Islam. Kalau tentulah mereka akan berasa takut. Takut orang Islam. Tak, ada berani. Batu dia kata terhadap orang-orang zalim kita kena wajib takabur sombong. Maka sombong kepada orang zalim ni tidak dikatakan takabur, bahkan perkara ni jadi wajib. Kenapa? Kerana nak menghilangkan maksiat tersebut. Tak. Aku mana kata seperti mana kata Nabi, tak, ma la yatim illa, kata dalam ta'rif mereka, ma la yatim illa bi wajibun. Barang yang nak boleh sempurna perkara tu, nak boleh menghilangkan kemudaratan tersebut, maka syarat mana kata diri perkara pun jadi wajib juga. Jadilah. Tak, dia yang buat zalim tapi kita rasa sombong, kita menyombongkan diri ni pada orang yang buat zalim tersebut apa? Bukan kerana sombong terhadap diri dia, tapi sombong kerana kezaliman yang dia buat. Tak, kita menyatakan kesombongan tersebut. Apa? Supaya dengan perkara tersebut boleh menyebabkan dia ni tidak buat menegah daripada buat benda zalim. Tak beranilah. Tak, selama ni duk kata ke Islam, selama ni duk kata ke orang alim ulama pun kena lawan juga. Tak. Kenapa? Kerana supaya dia tak berani dah nak kata benda-benda tak boleh. Dan yang kelima, memilih tawaduk, yakni merendahkan diri dari berhimpun orang banyak pada majlis orang ramai. Apa orang jadi tok guru, dia kena banyak tawaduk, merendah diri. Kerana dia jaranglah mana kata merendah diri dari berhimpun orang banyak dan pada majlis orang ramai. Mana kata saing juga, tapi tak saing macam orang ramai lah. Nak pergi kedai kopi sembang macam orang ramai, tak lah. Dia kena jaga kehebatan dia. Supaya orang tengok dia ni merasa gerung, merasa tawaduk. Ni nampak tu guru Allah tapi sembang pun kona lepeh macam kita juga. Sama lebih kurang je. Jadi tak ada hebat lah. Orang tak nampak hebat. Sebab apa? Bukan kata nak nampak hebat rasa kita bagus. Nak nampak supaya orang gerung bila orang memandangkan ahli agama ni hebat pada mata mereka. Orang nampak orang ni kita tak berani ni. Dia hebat sungguh, waraknya, tawaduk dan sebagainya. Sebab itulah dia kata kena memilih tawaduk. Sebab itulah nak pergi tunggu tengok antara dia tawaduk ke takaburnya. Kalau sekiranya kita belajar dengan dia, bertambah kita berasa sombong dengan ilmu, maka hendaklah ditinggalkan. Mana? Makin bila kita boleh belajar ilmu hadis dan sebagainya, berasa kita lah pandai sekali hadis. Ulama-ulama dulu tak pakai belaka. Tu dak hadis tu. Patutnya bila kita belajar, seperti mana Imam Ghazali kata, bila kita menuntut ilmu bertambah tawaduk, beramal takut pada Tuhan. Itulah dikatakan ilmu manfaat. Ilmu manfaat ni bila kita belajar, menambahkan dalam diri kita ni berasa tawaduk. Banyak jahilnya aku ni. Ni dok kadang-kadang orang ni bukan belajar, duduk pada tempat belajar pun baru dengar YouTube baru 2, 3, 4 patah, hukum orang habis dah. Hak ni dok kena, hak ni dok kena, hak tu dok kena. Dah kena siapa dia? Dia lah kena, nak kata dia lah bagus. Tu natijahnya. Ni mana kata. Sebab tu dia kata kena memilih tawaduk. Tapi kalau kita belajar tu, lagu mana kita duduk ni? Terlebih kita berasa tawaduk, kita berasa banyak salah dengan Tuhan, kita ni kurang dengan Allah Ta'ala. Bertambah kita ni berasa merendah diri, semakin banyak ilmu semakin rendah diri. Inilah dikatakan ilmu yang memberi manfaat. Tapi kalau semakin belajar semakin takabur, lebih kurang dengan syaitan. Iblis lebih kurang. Syaitan bukan orang tak ada ilmu. Orang ilmu yang tinggi syaitan ni. Tapi oleh kerana dia ada sombong dalam diri dia, kerana dia hebat, ada ke nak sujud Nabi Adam. Sedangkan itu perintah Allah Ta'ala, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal iyad billah. Dan yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Yang keenam, orang jadi tok guru ni, dia kena tinggal gurau. Boleh melawak tapi jangan berdoa lalu. Ni dok tok guru dok pegang putih kotor orang. Tahu tak? Dok pegang mana kata barang orang kau selok. Ni tok guru dok juru ni. Pergi pegang pergi selok kain orang, pergi pegang punggung orang. Tu perut tu gurau gitu. Dok kita gurau tu tu pelak tu kan.
Tak sepatutnya. Bukan benda tu haram, bukan mana untuk guru saja. Kita sendiri pun kalau gurau dengan orang gitu mendatangkan aib malu orang, maka jadi haram perbuatan tu. Tak. Kadang-kadang orang ni tak. Dia jangan orang muda kata, oh molek tak, gepa je ramah. Tak. Dah kira lah orang dulu-dulu gitu lah. Nak ramah Allah kita bergerang rasa. Tak. Contohnya ni. Maka perbuatan tu boleh haram perbuatan tu. Mana boleh? Mana? Kerana memegang satu perkara orang yang tak redha boleh buat orang malu jatuh aib. Tak. Aib lah tu. Tu. Walaupun tak nampak tapi pegang tak boleh. Tu. Dan lagi pula yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Nah, yang ketujuh kena ada sifat kasih sayang. Tak. Anak murid ni ajar berkali dah tahu. Tak erti juga. Orang sebut roh. Tak. Walabbu Allah. Berapa kali mari dah ni. Orang ngaji nak habis surah dah. Dia situ dah betul. Nah, walaupun dia ni mana kata lemah dengan yang kurang pandai, maka tok guru ni dia kena wajib kena kasih sayang. Tak. Biarlah tak pandai dia tetap tu anak murid kita ni. Tak. Noya kesungguhan. Sebab itulah bila kita belajar Quran ni dua pahala. Pahala yang pertama pahala belajar. Kalau salah dalam baca boleh pahala pula. Tak. Bukan sengelih salah. Kita baca salah tak betul buat ngadat guru ni, maka tersalah pada bacaan sebab ngadat tu, maka boleh pula pahala tu. Tak. Mana kata dua kali pahala orang yang mana kata belajar Al-Quran. Maka sebab itulah orang jadi guru ni dia ada sifat kasih sayang dengan murid. Dan kena ada lemah lembut dengan yang kurang pandai. Dan yang ke-8, membimbing murid dengan yang bebal. Tak. Murid yang bebal. Murid bebal ni murid hak nakal. Tak. Hak bebal ni apa ni? Mana? Hak nakal. Hak panggil hak kebulah. Tak. Panggil pada Terengganu lobel. Tak. Tu. Tak. Apa anda kata murid ke puas-puas, maka dia kena bimbing murid tersebut. Tak. Dia mengharap dah kita, maka dia kena membimbing murid tersebut. Bimbing lah. Ajar dia. Nah, walaupun nakal, walaupun gana pun, kita sebagai tok guru kena ajar. Dan yang ke-9, tidak memarahi murid yang bodoh. Tak. Mu ni bahasa bodoh sungguh dia kata gitu. Tak. Berapa kali ajar dah erti dah tahu. Mahkam dia sangat ni. Tak boleh. Wajib di mana kata dia tidak memarahi murid. Tak. Malaikat kalau murid tu suruh pun dia tak baca juga. Tu lain kira tu. Tak. Tu bukan bodoh, tu malas murid. Tak. Ya malah lain. Nah, sebab tu cerdik seseorang bukan mana kata cerdik seseorang bukan letak pada kepandaian dia, tapi letak kepada kerajinan dia. Tak, seperti kata mana kata kiai. Tak, pengasas pondok Lirboyo kata, nak tahu orang cerdik ni bukan sebab dia pandai. Orang cerdik sebab dia rajin. Tak. Tapi kalau dia ni malah, walaupun cerdik, tak cerdik kau itu. Tak cerdik kau. Tu. Lepas tu yang ke-10, tidak malu daripada berkata aku tak tahu. Bila tahu ni bagi masalah yang tidak diketahui. Sebab itulah Imam Ghazali, Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia pesan. Bila kamu nak cari tok guru, kamu hendaklah mengetahui bila kamu bertanya dia beberapa masalah, bila dia tak tahu, dia akan jawab insya-Allah wallahu a'lam. Tak, jangan dia ni berasa bijak, berasa pandai boleh jawab belaka. Tak. Sedangkan dia jawab juga. Maka berhati-hati dengan tu ni, boleh menyesal. Tak, sebab itulah dia kata jangan malu berkata aku tak tahu bagi masalah tidak diketahui. Tak, malu apanya? Sebab kita pun boleh tahu ni kerana anugerah Allah Taala. Tu. Dan yang ke-11, memberikan perhatian kepada yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Tu. Yang 11, memberikan perhatian kepada yang bertanya dan cuba memahami soalan dengan baiklah. Dan yang ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Kalau orang tu bagi hujah dalil begini, tak nampak hujah tu
tak kena benda hak itu tubik, ada orang buat tubik hujah tersebut, dia nampak betul, maka hendaklah dia kena terima. Tak, dia kata betul kita salah sungguh tu. Tak. Tapi orang hak nak keluar hujah ni orang kena pandai sungguhlah. Jangan orang tu baru pandai 2-3 hari dia buat tubik hujah dah. Tak. Kadang-kadang orang ni buat tubik dalil tu ni bukan dia nak terima pun. Tak, bukan dia nak tunjuk kebenaran, nak tunjuk orang tu salah. Tak. Nak tunjuk orang salah, nak suruh orang tu nak menjatuhkan orang. Ni haram. Nah, orang panggil berbatas menjatuhkan sesama manusia ni haram, tak boleh. Nah, sebab tu kadang-kadang ada orang tanya jenis peseng nak tahu sungguh. Ada hak tanya jenis nak nguji, nak mana nak cuba. Nah, dia ni ngajar ni pandai setara mana, aku nak cuba sekali. Nah, ni baik dak semari ya. Nah, nak cuba. Kalau ada orang dia tahu macam babi tu. Sepanjang itu. Tak, kadang-kadang ada orang mari tanya ni kerana nak cuba nak sudi. Nah, dia ni alim setara melapuk ramah sangat orang ngaji dia ni. Nak tanya sekali soalan pelik-pelik boleh jawab dah. Nah, tiba-tiba tak boleh jawab. Tara ni tok guru. Tu. Apa? Kerana dia nak tengok kelemahan pada orang tersebut. Nah. Tapi terkadang ada orang nak tahu sungguh, maka orang ni jangan malu. Batulah kita bila ada terlekat masalah, maka jangan malu tanya. Nah, orang kata kalau malu bertanya sesat jalan. Nah, malu tanya sesat jalan. Maka jangan ada malu. Sebab tu malu ni ialah pakaian bagi orang beriman. Al-siyabul iman al-haya. Bermula pakaian orang beriman ni malu. Tapi malu kena tepatlah. Nah, orang kata ada surah ni orang ngaji Quran ni, Allah kita malu tua dah ni. Tak. 60 baru nak biar dak pun tu tak kena tepat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sungguh, kita tak boleh malu. Tapi kalau orang Allah mana kata situ ada janda seorang kedah tu pergi. Dia selalu tak kena tu. Tak. Malu kena tepatlah. Tepat gitu tak boleh kena malu lah. Tu mana contohnya dah. Dan lagi pula dia kata yang ketiga, yang ke-14, yang ke-13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Nah, tiba-tiba hidup cakap, duk sarah, duk royak sesesa, ada tersalah, dia tilik sebelah, maka hendaklah dia kata bahawasanya kena kembali sebelah. Dia kata maaf banyak deh, perkataan hak kita sebut ni salah, benarnya sekian. Nah, kena berani tunjuk kata salah benda tu. Nah, ni mana kata orang yang jadi guru. Nah, kalau orang tu kata tok guru kata gini, dok saya dok kata gitu. Nah, padahal video tebang dia kata gitu. Nah, ni mana kata tu tok garu dah tu. Nah, kerana orang yang jadi guru, dia akan tahu kata bahawa dia akan makan itulah salah silap kita tu. Nah, sebab itulah ulama dulu dia bila dia menakal ni dia ambil satu-satu kitab daripada pandangan ulama. Apabila ulama tu dia ada tersalah dalam karangan. Nah, tersalah dalam karangan, maka ulama-ulama dulu dia tidak mudah mengkritik. Nah, dia kata benda ulama ni kata gini ni, salah ni gini ni. Tak akan subik kata salah. Habis-habis dia akan tanggung mudah-mudahan hak betul. Mudah-mudahan hak zahirnya mana? Iaitulah hak nak gini. Nah, mengharap Allah membetulkan perkataan tersebut. Oleh ada musonah ni tersilap sikit je. Tak mudah mencela. Tak, sebab itulah kata ayah dia sekarang dalam kitab asal i'tiqad dia tu. Tak, apabila kamu daripada kamu duk cela akan orang-orang, lebih baik mu duk cela buah timun. Tak, mu cela orang maka akan jadi balah, jadi bermusuhan. Daripada mu cela buah timun, boleh mu makan cicah bulu sedap. Dia kata itu. Tak, duk cela orang, duk hina orang. Maka batulah dia kata bila tengok kamu akan kitab aku, maka hendaklah kamu mana tanggung ataupun kamu mengamat-amati dalam nak membetulkan masalah tersebut. Tu ulama-ulama dulu, dengan beradabnya ulama dulu, beradab sungguh dengan sama-sama mereka. Dan yang ke-16, melarang murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai dari menuntut ilmu yang fardu ain.
Dia kata. Yang ke mana ni? Yang ke 14, melarang murid dari ilmu yang boleh memudaratkan. Mana ilmu mudaratkan? Seperti ilmu sihir. Murid ni nak belajar ilmu sihir, ada tok bomoh anda, orang panggil dia wak siang tu contohnya, nak belajar ilmu sihir, maka kena larang, wajib dia kena larang. Jangan kamu belajar ilmu untuk memudaratkan. Dan melarang murid dari menghendaki ia lain dari Allah Ta'ala pada ilmunya, maka hendaklah dia larang. Dia kata sebab itulah dalam kita nak menuntut ilmu, yang paling utama ialah niat. Niat paling utama. Walaupun kita ni niat kita buat amalan comel, tapi niat tak comel, maka terkadang amalan tu tidak ada nilai yang si Allah Ta'ala. Contoh kalau kita mari berdengar, mari nuntut ilmu. Apa mari nuntut ilmu ni? Kerana Allah Ta'ala, supaya hilang dalam diri aku ni jahil, dan dapat aku beramal dengan sempurna. Tak gitu. Dan apa ni belajar ni? Aku nak berujuh dengan orang, aku nak debat dengan orang. Kali ni aku nak kata belaka ulama doktor belaka. Ni silap. Ni boleh bawa jadi sesat ni. Mana kata kerana batulah yang utama iaitulah niat. Niat orang ni macam ada orang mari menuntut ilmu bapa ngaji lama-lama. Ni ngaji lama-lama, kalau jadi ulama orang hormat kita. Orang hormat kita, bila hormat kita, orang akan layan istimewa. Apa je tengok tok guru tu boleh naik welfare, tok guru tu orang hormat dia, mari ambil par rumah. Nak makan dua jam belaka, aku nak ada gini je nak jadi gitu. Maka hilang makna tujuan tersebut, tidak ada memberi faham. Bahkan Nabi kata, maka Allah Ta'ala maka na yuridu hasad dunya, barang siapa yang menghendaki akan habuan dunia, dengan dia cari akhirat atau dia cari dunia semata-mata kerana dunia. Walaupun dia cari akhirat tapi nak dunia, Allah Ta'ala kata nu'tihi minha, kami akan beri kepada dia. Tapi walad darul akhirah, tetapi pada negeri akhirat tidak ada sebahagian sedikit pun. Orang nak menghendaki akan semata-mata dunia, Tuhan bagi. Kan Tuhan tak bagi. Memang nak ilmu, nak berdebat, Tuhan bagi. Ilmu tinggi mana, hatta tinggi lebih pada iblis pun Tuhan bagi. Tetapi di sisi Allah Ta'ala akhirat tidak ada nilai yang sedikit pun. Tak ada benda. Sebab tu dia kata murid mendaki yang lain, mana kata kena niat lillahi ta'ala. Kita belajar ilmu lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Kerana nak cari ikhlas, supaya nak hadirkan diri berasa takut dengan Allah Ta'ala. Dan yang ke-16 iaitulah melarang murid menuntut ilmu fardu kifayah. Kena larang anak murid tuntut ilmu fardu kifayah sebelum sampai dari menuntut ilmu fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan membaikkan batin dengan takwa. Bila orang jadi guru, dia wajib kena larang anak murid ni daripada menuntut ilmu fardu kifayah. Ni kalau orang belajar pondok ni, dia ada fardu kifayah, dia ada ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah ni apa dia? Seperti kitab kita mana kata ilmu tinggi-tinggi, ilmu nahwu, ma'ani, balaghah, badi' semua tu. Ilmu tafsir dan sebagainya tu ilmu fardu kifayah. Tapi adakah ilmu fardu ain tak belajar? Belajar juga ilmu nahwu, belajar musarah, bab semayang tinggal, bab puasa tinggal, bab tu tinggal belaka, tak jadi juga. Sebab itulah dia kena tekan anak murid tu supaya belajar bab ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, ilmu bab semayang. Fardu ain ada berapa? 3. Ilmu fardu ain ada 3. Yang pertama iaitulah ilmu fiqh. Yang kedua, yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu berkaitan dengan iman i'tiqad. Sekarang ni macam-macam orang buat waswas. Dulu i'tiqad kemah dah, dengan sifat 20-nya kuat dah. Allah Ta'ala wajib, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan.
hak 20 yang menafikan segala kekurangan dan menafikan segala kekurangan pada Allah Ta'ala dan menunjukkan kehebatan yang ada, sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba hari ni orang ni buat jadi waswas. Dia kata kalau Tuhan tak bertempat, mana boleh tiap-tiap suatu semua siap-siap jising bertempat. Sudah jadi waswas. Kita dulu betul dah tengok. Kata Tuhan ni laisa kamitslihi, Allah maujud bila makan, Allah Taala ada dengan tidak bertempat. Ni ilmu tauhid kena belajar ni. Ilmu bahagi sangat akidah. Rasa surah ni pun ada orang belajar ilmu akidah ni. Tu. Kenapa? Kerana akidah ni ialah ilmu nak memberikan bahawasanya ilmu yang nak memantapkan iman. Ilmu mana apabila orang ni yakin dalam i'tiqad betul, maka segala amalannya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau i'tiqadnya salah, pegangan keyakinan dia salah, tak betul, maka nescaya orang ni amalan yang dia buat sia-sia, tak ada benda satu. Maka katanya lagi, dan yang ketiga, yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh, ilmu bab solat. Ilmu fiqh mana? Hak 5 perkara tu lah. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa aqimus salat wa atuz zakah wa shauma ramadhana. Wa shauma ramadhana. Batum deui. Wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kerja haji bagi orang yang berkuasa untuk berjalan kepadanya. Tu mana ilmu fiqh kena belajar. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu bicara bab mana? Zauq, rasa hati. Ilmu bab bicara tentang akhlak yang terbit daripada perangai-perangai manusia. Panggil ilmu perangai. Perangai berjuru, perangai adat molek tu. Yang kita nak perangai mana? Mana akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tu. Seperti mana akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah-sejarah sirah nabawiyah, bagaimana akhlak Nabi. Perangai Nabi lagu mana perangai dia? Allah Rabbi. Perangai dia dengan masyarakat, perangai dia dengan dalam ahli keluarga. Kadang-kadang ada orang dalam masyarakat ni bagusnya dalam masyarakat perangai, tapi dalam rumah tangga hancur lebu. Ada tak? Mana kata perangai teruk. Kadang-kadang ada orang ni perangai ni baik dalam rumah tangga. Ada dalam ni tak ada orang tahu. Sebab itulah Nabi ni perangai dia sentiasa baik dengan orang bukan Islam, dengan mana orang, dengan ahli keluarga, dengan kanak-kanak, dengan kawan wanita. Dia akhlak yang begitu tinggi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau tidak wakil Nabi, maka kita ni jadi macam jahiliah. Jadi lihat. Sebab kita boleh kenal, kalau tak ada Nabi, tak ada sejik, tak ada surah, tak ada balasah. Sebab apa ada balasah ni? Sebab ada Nabi. Sebab Nabi dibakit, ada surah, ada sejik, ada balasah, ada orang semajmu'ah, ada Islam. Sebab apa? Kerana ada Nabi. Sebab Nabi lah yang bawa semua tu. Tu. Lepas tu kita tengok, kena ikut baginda Nabi SAW yang dibawa oleh para alim ulama. Tu. Dan lagi pula dia kata, yang ke-17, memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain, supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat dari percakapannya. Yang pertama, yang ke-17, orang jadi tok guru ni, dia kena memperbaiki dirinya dengan takwa. Dia kena perbaiki diri dia lah. Supaya apa? Supaya hak dia suruh tu orang mudah tu ikut. Orang merasa nak buat akan amalan tersebut. Apa? Kerana ikut bagaimana kelakuan tubuh tersebut. Sebab orang anak murid ni dia akan tengok tok guru. Macam orang awam juga kita ni. Kita ni kadang-kadang kita tengok apa? Tengok tok guru.
Dia kata tak boleh nampak dia buat boleh. Tu boleh buat ada masalah. Sebab tu kena jaga. Nah, orang dah jadi ustaz, jadi gelarang tok guru ni, orang kena jaga sungguh. Nah, sebab apa? Kerana dia ni sebagai contoh masyarakat. Tak, masyarakat tengok macam Tok Imam kok. Tak, tengok Tok Imam, Tok Imam judi kok. Tak, kita faham betul lagi ya. Nah, kena jaga belakang tu. Nah, tu mana kata sebagai adab. Sebab apa? Kerana kita orang yang jadi ikutan, kalau orang ikut apa pun kita, maka dosa pun sama boleh kita. Nah, berat tu, nampak mudah jadi ustaz ni. Tak boleh cakap relax. Tapi ingat orang benda buat kalau orang ikut, dosa pas dia. Tak, tu. Tu kadang-kadang orang yang baik ni, orang yang biasa lebih baik. Tu. Dan lagi pula dia kata yang setelah ni manalah 17 ada orang alim. Orang alim tok guru. Kali ni tengok tok guru, tengok gua nak perangai betul dak ni. Tapak tok guru tengok perangai dak betul tak mau ikut. Lepas tu dia kata pula pasal ketiga ada seorang murid. Nak murid dah pula. Tadi cakap bab tok guru dah. Ni cakap bab anak murid juga. Bila kita ni jadi anak murid, arada yuri irata wa muridun. Yang murid ni yang menghendaki. Alim yang mengetahui, yang menyampaikan. Bila kita jadi murid, jadi orang yang menghendak menuntut ilmu. Maka ada seorang murid terhadap guru, maka iaitulah yang pertama apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Ni adab dia. Bila ia jumpa tok guru, tak kira orang alim lah. Hamba ni biasa je ni, cuma menyampaikan saja ni. Orang-orang alim. Seperti orang-orang alim yang ilmu tinggi, dah bila kita temu dia, maka kita kena beri salam terlebih dahulu. Ni adab dia. Ni kadang-kadang orang ni jumpa tok guru, tak mau jumpa orang alim ada. Dah orang alim lalu tak mau jumpa. Nak pergi jauh apa? Takut benda dak tahu, nak kata orang tu makan orang dak juga. Apa? Kerana dia ni berasa dia ni tak layak, berasa dak layak. Sedangkan kita dak layak, kita ketemu orang ni apa? Minta doa. Minta wahai orang alim, mudah-mudahan dia berdoa pada kita, mudah-mudahan Allah Taala memakbulkan doa dia. Doa dia mudah-mudahan kita ni beri hidayah. Sebablah kita bertemu jangan malu. Salahlah. Bukan nak tanya lebih-lebih pun. Dia tanya awak ni kitab dia dah ngapa doanya bukan kita ni mana kata kita nak mengharapkan mana bertemu alim. Sebab orang alim pada nama Allah Taala kata innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang paling takut pada Allah Taala apa dia? Ialah daripada kalangan hamba-hambaku itu para alim ulama. Bila orang ni lebih takut daripada Allah Taala, maka doa ni telah tentulah Allah Taala akan terima. Maka kita mengharapkan supaya Allah Taala terima tu, minta doa. Tu. Dan yang kedua, jangan ia membanyakkan bercakap-cakap di hadapan tok guru. Jangan banyak cakap. Mana tok guru duk ngajar depan, dia pun ngajar belakang tak. Dia buat pula kelas lagi. Ni tak ada adab ni. Dia hadap. Sebab apa dia perlu kena jaga adab ni? Sebab perkara yang paling besar dalam kita jaga adab ni, yang mana ilmu yang disampaikan itu supaya dapat kita amalkan. Tujuan kita belajar, tujuan kita dengar untuk dia supaya kita dapat amalkan, dapat melaksanakan apa yang disampaikan. Tapi kalau tidak dapat diamalkan, maka saja juga. Supaya Allah Taala bila ada adab dalam belajar, di situlah Allah Taala akan beri kekuatan kepada seseorang itu untuk beramal dengan amalan tersebut. Sebab tu dia kata, dan jangan ia banyak bercakap di hadapan gurunya. Banyak cakap. Amat lagi kalau kita duduk dalam halaqah orang-orang alim. Orang alim ni kita jangan cakap, biar dia cakap. Malaikat kita ada hajat nak bertanya tak apalah. Ni kadang-kadang lebih pada orang alim cakap. Tahu belaka. Kita tak habis seluruh Malaysia pun tak tahu belaka ni. Ada orang tu lah. Bukan sini tempat lain lah. Dan lagi pula dia kata,
jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Ini sebagai adab lah. Dan yang keempat, jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin daripadanya. Tak, jangan bertanya kepada dia sebelum nak tanya minta izin. Kata nak minta izin cakap sikit ni, dia kata silakan. Kalau kata dah izin, maka senyap, jangan cakap nanti dulu, jangan cakap lagi. Tu tu bagi adab kita lah. Bagaimana? Dan yang kelima, jangan ia menyangkal, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya, seperti ia berkata, si pulang itu menyalahi akan yang engkau kata ini. Jangan. Bila kita belajar dengan seorang orang alim, tiba-tiba kita berasa tak kenang benda hak dia khabar tu. Maka janganlah menunjukkan rasa tak puas hati. Tengok muka masa kebang benda ni. Muka. Kalau rasa tak puas hati, jangan buat muka. Pergi jumpa depan. Kata minta banyak nak tanya sikit. Tu. Kalau kita buat muka masa muka, maka jadi tak puas. Sebab itulah seperti mana yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu ketika mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni orang minta belajar lah. Mak ayah nak atur anak pondok itu. Bila dia atur anak pondok, maka Syekh Abdul Qadir pun terima anak murid tersebut. Lalu daripada bila Syekh Abdul Qadir terima anak tersebut, maka siapa berita kepada orang kampung hak atur anak juga. Dia cerita kepada mak, dia kata mu tahu tak Syekh tu buat ke mana anakmu? Orang lain makan ayam belaka, anakmu makan kaki je. Makan kaki je. Dia pergi sangat tengok. Oh sungguh. Lalu dia pun kata, wahai Syekh, saya nak ambil semula anak saya. Saya nak ambil semula. Bapa dia kata tak padan, Syekh makan kambing, lamb chop dan sebagainya contoh. Anak saya kaki je. Ni tak boleh ni, warna tu gini. Maka Syekh Abdul kata dia, mari anakmu sini. Maka suruh anakmu baca kitab daripada belakang sampai depan. Baca kitab Arab tak ada baris. Maka dia kata bukan kehebatan dia, mana kata anak boleh tahu segala masalah fiqh semua tahu belaka anak murid ni. Tapi oleh kerana hari ni mu telah mendakwa nak ambil anakmu daripada aku, maka aku lepas. Dan aku tak akan terima dah. Maka lepas daripada tu Allah Ta'ala menarik akan ilmu yang ada pada anak tersebut. Nak ayatnya barakah guru ni. Berlaku pada Syekh Abdul Qadir. Sebab itulah bila kita menuntut ilmu, bila datang anak, maka perlu jaga adab gini ya. Kadang-kadang anak kita Allah Ta'ala beri dah anugerah kebaikan pada dia, tapi oleh kadang-kadang kita tidak jaga adab dengan guru, kadang Allah Ta'ala tahu apa anak ni jadi teruk ni, jadi lobo, jadi apa? Kerana kurang adabnya. Orang panggil ibunya kepada syekh tersebut. Sebab tu kena jaga. Kadang-kadang Allah Ta'ala muka bila Allah bila kata inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum zan. Bahawasanya kekasih Allah Ta'ala, dia tidak takut dan tidak gerung. Bahkan mereka itu sentiasa hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara didikan rohani yang diberi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dah. Macam pun ni tak dapat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita cuma menyampaikan saja, mudah-mudahan beri peringatan. Dapat kita sama-sama amalkan. Dan lagi pula dia kata, dan jangan ia mengisyarat kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Mana? Bila tok guru dia baca kitab salah baris, jebeh. Taran ni. Aku pandai baca, ya jebeh depan tu. Dah kawali jebeh contohnya. Maka dia kata maka ia menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada aku pandai pada dia lagi. Kalau gen ni mudah lah. Aku mengajar, dia mengajar. Depan tu contohnya. Jangan kita mengisyaratkan. Kalau kita ingat, kalau belajar dengan Allah SWT Muhammad, Baba Makmawi, rahimahullah ta'ala, mana? Radhiyallahu anhu. Ada lagi ya. Kadang-kadang bila kita waktu belajar ni, kita belajar nahwu tulis lah sikit banyak. Bila pergi kat dia, kubah kali baca atas bawah gini-gini ni.
Tak berasa baca kulit ni. Tak mari juga telitah. Lah kali ada orang tanya, dah guana tok guru baca gitu. Dah mu pandai dah, kau pandai-pandai mu lah, kau ambil faham dah lah tu. Ha tu. Tak. Kadang-kadang tu nak ujian nak murid. Tak tara mana. Tak. Anak murid tu. Batu kita ni tengah daripada adat, jangan kita menyalahi pendapatnya. Maka yang menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Dan yang ke-8, yang ke-7, jangan ia berbisik-bisik dengan orang duduk di tepinya ketika guru memberi pelajaran. Tak. Yang ke-7 duk bisik. Tak. Bisik cakap sebelah lah. Contohnya. Tak. Duk cakap tok guru cakap depan, dia pun bisik belakang. Dia kata tok guru ni betul tak ni. Tak. Ikutlah contohnya ni. Ni orang panggil kurang adab lah. Dan yang ke-8, jangan ia berpaling ke kiri dan kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia mendudukkan kepalanya dengan penuh tenang, lagi beradab seolah-olah dia sedang semayang. Tak apa tahap ni. Tak. Tengok orang-orang dulu, lagu mana Imam Syafi'i begitu besarnya Allah Ta'ala, mana kata tinggi siapa dia katakan Hujjatul Islam. Berapa ulama-ulama dulu sebab apa jadi? Sebab ia jaga adab dengan guru. Adab dia penuh dengan tok guru dia ke mana. Nah, batulah Allah Ta'ala beri berkat dalam ilmu. Kadang-kadang berapa orang ni ilmu ada tapi perangai tak sama dengan hak boleh tahu, kerana tidak ada adab dengan guru tersebut ni. Tu penting adab ni. Dan jangan dikata ke-9, jangan ia membanyakkan soalan pada tok guru ketika ia letih. Tak. Tok guru tak orok dah tanya lagi. Dah tok guru jawab lah saya tanya ni. Tak. Nanti lah. Tak boleh jawab selalu. Marah pula. Tak boleh jawab selalulah. Tak. Dan ni nak jawab bila pula. Marah pula tok guru. Ni tak ada adab ni. Orang jahat adab. Ni murid ni murid jahat adab ni. Dan yang lagi pula dia kata untuk berdiri, dan apabila gurunya berdiri hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Ni adab lah. Dan jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majlis. Tak. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan. Mana tok guru cakap, you ikut cakap. Dah saji cakap gitu. Tak, you ajuk. Tak ajuk tok guru tu. Ataupun dia kata mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majlis. Tak. Contoh bila tok guru lepas balik dah, dia pun mari duduk depan atas mimbar ni. Tak, duduk depan dia pun cakap. Dan dia kata gini, dia ikut ajuk tok guru tadi. Tak, ni tak ada adab lah. Tak, apa kurang adab. Dan lagi pula dia kata jangan bertanya pada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Tak, jangan tanya. Tunggu tangga tanya. Dah guana ni. Ni apa panggil jahat adab lah. Tak. Dan yang ketiga lah, jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan suatu pekerjaan yang zahirnya menyalahi ilmunya, bukan menyalahi agama. Ya, menyalahi ilmu bukan menyalahi agama. Maka guru itu adalah lebih mengetahui dengan rahsia segala perbuatannya, dan dalam hal ini hendaklah ia mengingat akan perkataan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Khidir. Ni orang panggil berkaitan guru ahli hikmah. Nah, guru hikmah. Nah, seperti mana Allah Ta'ala cerita bab guru tukang hikmah ni berlaku pada Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ni Allah Ta'ala anugerah padanya ilmu rahsia hak pelik-pelik. Nah, ilmu rahsia. Ilmu rahsia lah. Adapun Nabi Musa, Allah Ta'ala anugerah ilmu pada zahir. Hak zahir nampak. Pada hukum hakam. Nah, maka dia kata Allah Ta'ala cerita dalam Quran berkaitan dengan Nabi Allah Ta'ala Khidir dengan Musa ni. Waktu ketika mana Nabi Musa ni mari menghadap jumpa Nabi Khidir, kata, wahai Khidir, baru aku nak belajar denganmu. Tak, nak belajar. Tak. Maka kata Nabi Khidir, wahai Musa, kalau sekiranya mu nak belajar aku takut nescaya mu pasti mu tak akan dapat belajar dengan aku. Tak. Tak, Musa, wahai Khidir, kamu nak belajar juga denganmu ni, kerana Allah Ta'ala suruh aku belajar denganmu. Maka katanya boleh, syaratmu jangan kata apa, jangan membantah apa yang aku buat. Tak, ada kata sanggup. Lalu mana kata 3 perkara. Yang pertama, Nabi Allah Ta'ala Khidir dia naik sebuah kapal. Bila naik perahu, kita buk perahu.
larang paha orang. Maka ikut hukum syarak haram lah khianat orang. Nah, maka Nabi Musa tengok, mana Khidir duk khianat orang ni? Lepas tu Nabi Khidir kata dah kan, jangan takwil, jangan kata apa. Duk diam sungguh, mu tengok sudah. Nah. Maka senyap, tak apa-apa nak ikut. Siapa yang kedua, Nabi Allah Ta'ala Khidir ni, mana? Dia siapa dia tengok ada budak baru beranak, tiba-tiba dia pergi bunuh budak tersebut. Ni kalau hukum undang-undang Islam, orang ni kena hukum bunuh jugalah. Nah, bapa mu bunuh orang tu Khidir? Aku kata dah Musa, senyap, jangan kata apa. Tak apa. Sekali lagi kalau mu kata Musa, maka terputuslah hubungan aku denganmu. Tak payah belajarlah. Maka lalu pergi pula. Pergi jalan-jalan satu tempat, Nabi Allah Ta'ala Musa ni mana? Dia rombak rumah. Nah. Mana kata dia rombak rumah, maka kata Musa, nak bapa berlaku? Maka tiga perkara perbuatan Musa berlaku. Bapa. Maka hari ni aku nak jawab. Yang pertama, aku tebuk perahu ni kerana perahu ni dimiliki oleh orang miskin. Kalau sekiranya aku nak tebuk, perahu ni akan dirampas oleh raja zalim. Maka aku tebuk. Raja zalim tengok perahu ni mana kata tembuh, dia tak berani ambil. Maka orang miskin tu boleh tapung pergi pakar semula. Yang kedua, aku bunuh akan budak tersebut, bahawa aku dapati budak ni bila dia dewasa, dia akan menjadi orang yang membawa kepada dua ibu bapanya kepada kufur kepada Allah Ta'ala. Nah. Dan yang ketiga, aku rombak rumah tersebut kerana rumah tersebut nak dirampas oleh raja zalim juga. Nah. Maka aku rombak nampak macam buruk, dia pun tak jadi ambil. Maka dua orang anak yatim ni bolehlah harta rumah tersebut. Allah, maka Nabi Musa kata itulah hikmah di sebalik. Bapa orang mana kata ahli hikmah, ada yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, bani adat-adat dengan guru ni. Kadang-kadang sebab tu dia kata, kadang-kadang guru ni kita jangan membatahi diri sendiri dengan mana kata akan tersebut dengan apa yang kita menyalahi pada ilmu, bukan menyalahi pada agama lah. Maka sebab itulah perkara yang berlaku pada Nabi Allah Ta'ala Khidir dan juga pada Nabi Allah Ta'ala Musa. Sebab ilmu Allah Ta'ala luas, ada ilmu yang zahir, ada ilmu yang batin. Tapi orang yang mana kata ilmu halih kemah ni, arah hakikat ni, bukan boleh dakwa. Sebab itulah kita nak pilih Tok Guru, tengok juga. Kalau Tok Guru tu hebat setara mana pun, dia boleh baca setara mana pun, mana kata ilmu hikmah banyak di dia, tapi kalau dia buat perkara yang bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana kata bab mana kata ibadat yang wajib dia tinggal. Contoh, dia hebat setara mana kalau semayang tak guru tu. Dia kata dia hebat ni. Kalau buat orang jadi, kalau buat tu mana kata doa dia macam Tuhan terima je. Lepas tu semayang dah. Maka fail tu Kadang-kadang mana? Kadang-kadang Tuhan bagi belaka. Kadang-kadang orang pernah tengok seperti mana Dajjal sendiri. Allah Ta'ala bagi kepada Dajjal dengan izin Allah Ta'ala, yang mana segala kehidupan dunia ni dia boleh pegang belaka. Kalau dia berasa nak kemarau, jadi kemarau. Dia berasa nak hujan, jadi hujan. Dia kata hari ni nak hujan, maka hujan situ. Dia kata hari ni nak kemarau, maka kemarau situ. Nak hebat kau. Tapi dia ni tetap orang yang tidak beriman Allah Ta'ala. Bila orang tak beriman hebat tak mana pun, maka kita tak boleh jadi guru tu. Sebab tu dia kata ni adat kita dengan tok guru lah, dengan guru. Yang ni guru adat-adat ni dengan siapa? Iaitulah dengan guru mursyid. Guru mursyid, guru yang membimbing rohanimu. Ni guru yang membimbing rohani lah. Guru mursyid ni dia nak menghilangkan cara dia, bagaimana nak supaya anak murid ni dapat menghilangkan segala sifat-sifat yang dicela. Seperti Imam Ghazali sendiri, waktu ketika mana dia nak belajar dalam ilmu tersebut, dia mana kata pergi mengadap gurunya bernama Al-Arabi. Ni cerita panjang lah, maka kita akan cerita pada lain kali pula lah. Ni masa panjang dah, moga loceng tak ada punya kita bercakap lagi. Tu.
Kalau ada stesen, kalau kereta api je bunyi. Tak ada bunyi, tak ada lah. Ni baru tengok tu. Jadi situlah insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara baik datang sendirilah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma fil ummati Muhammadin, Allahumma salli ummati Muhammadin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.